Tunggu dia. Okay. So kita akan buat eksperimen satu rate of fraction. Saya nak tengok balik sebelum eksperimen tu, saya nak ingatkan balik dulu benda ni. Ingat tak markah ni? Saya pernah bagi. Betul? Alright, saya pernah bagi. Ingat tak? So, dari markah ni, ya Syazwina, Fatihah. Okay. Okay. Alright. Saya nak ingatkan balik benda ni. This is the score sheet yang saya akan guna for your practical test. So tempat ni lah yang kamu akan dapat markah, tempat ni lah yang saya akan tengok untuk saya bagi markah. So saya nak kamu tengok balik. Dan kalau kamu tengok dengan penuh teliti, kamu akan perasan practical test kamu akan keluar faktor apa. Nampak tak? See that? Okay. Nampak? Okay, so you should know what you should prepare for. Okay, so just very quickly, attendance, punctuality, standard. Make sure you are here before my class. I know that you are having class before my class. So kalau minggu depan tu bagi tahu kat cikgu tu lah, bagi tahu. Dia orang faham je, dia orang tahu kita ada practical test. So bagi tahu cikgu kamu yang kelas pukul 8 tu, siapa yang practical test minggu depan, minta keluar. Saya bukan minta keluar awal ya, saya minta keluar 10 minit macam biasa. Okay. Sebab saya tak nak kamu tak cukup masa untuk practical test. Kelas kita kalau habis pukul 1 tak apalah, kelas kamu 9 sampai 11 di tengah-tengah. So kamu memang ada solid 2 jam. So saya nak pukul 9 tu semua dah start. Bukan 9 tu baru nak sampai. Tak. Okay. 9 tu kalau boleh kita dah start practical test kamu supaya kamu ada masa untuk kamu buat graph, kamu ada masa untuk kamu buat your lab report. Saya nak ingatkan sekali lagi 2 jam tu adalah termasuk lab report, termasuk graph, termasuk semua benda. Kamu kena siap amali kamu kena siap dengan report kamu kena hantar lepas 2 jam tu. Faham? Okay. So, that is your attendance and punctuality. Make sure hadir. Attendance saya hanya akan terima untuk alasan yang saya rasa saya boleh terima lah. Apa-apa emergency. Sakit perut bukan emergency ya. Sakit kepala, period pain. Period pain untuk saya emergency. Kalau period pain tu kamu warded. Pandai-pandai lah girls. Alright. And boys pun sama. Sakit perut, tertidur, terlupa, bangun lambat, ataupun boys pun ada period pain, yang tu bukan emergency ya. Okay. Kematian yang tu emergency. Selagi hang bernafas, try to make it. You don't have time. You know that. Alright, you know that. Bila lagi hang nak postpone? Tak ada nak postpone weh. Semua benda yang kamu perlu tahu, saya dah ajar. Tengok balik video, kamu akan dapat. Okay. Tengok balik video, dengar balik apa yang saya cakap hari ni, kamu akan dapat. Okay. Lab code. Dia biasalah bila dah cuti lama-lama, dah lama tak masuk lab code tu wujud lagi ke? Okay, make sure ada lab code. Jangan datang kat lab dan pinjam lab code dengan saya. Hang pinjamlah dengan siapa pun tapi jangan pinjam dengan saya. Faham? Okay, saya nak ulang balik benda ni sebab yang ni lah yang kamu akan dapat. So, kat sini kamu akan nampak dah apa yang kita akan buat sebenarnya. Okay? Alright. Kat sini kamu akan nampak dah apa yang kita akan buat. So saya nak ingatkan, yang ni saya akan bagi markah sebelum amali kamu bermula pun. Saya akan tengok, saya akan bagi markah dah. So for part A, apa yang kamu kena tengok, apa yang kamu akan dapat markah. Kamu kena rinse all the apparatus with distilled water. Sebelum kamu mula eksperimen kamu, kamu guna benda-benda yang duduk dalam basket tu, kamu nak guna benda tu, apa yang kamu kena buat, kamu patut rinse lah. Kan? Sebab orang sebelum tu hanya rinse dengan air pipe. Dia basuh air dengan air pipe je. Mungkin dia tak basuh pun sebab dia kalut sangat. Betul? So, kamu make sure kamu basuh. Jangan assume benda tu bersih. Benda tu hanya akan jadi bersih lepas kamu basuh. Okay? Basuh, rinse dengan distilled water. And then, kita akan guna sodium thiosulfate standard. Dan solution using burette. Okay? Kita akan mula guna burette balik. So, bila kita guna burette balik, tolong pergi kat Cracks Lab, buka balik video burette. Macam mana nak guna burette. Ingat burette tu macam mana? So, burette kamu kena ada your retort stand. Make sure cara kamu kelip betul. That is your burette. So, you have your retort stand over here. Alright. That is your retort stand. So, make sure kamu tahu macam mana nak pasang. So, kalau burette, jangan lupa you should have your filter funnel. Betul?
Alright, in the filter funnel kamu kena ada glass rod. Saya dah ajar dah. Kita pegang glass rod betul. Baru kamu tuang guna beaker. Right? Ingat benda ni? Okay. Saya hanya boleh ingatkan benda ni guna video je lah. Saya tak boleh nak bawa masuk lab dah sekarang. So, bila saya cakap ni, kamu kena imagine lah. Bila kamu buat revision nanti, weekend kamu nak buat revision, kamu nak tengok balik, kamu kena imagine balik benda ni. Okay, aku ada burette, aku nak pasang macam mana. Kamu kena imagine benda tu. Okay? You know? So, bila kamu keep on imagine, baru kamu masuk tu, kamu akan familiar dengan keadaan tu. Kamu akan tahu apa yang aku nak buat. Okay? So, standard, bila kita bermain dengan burette sayang, semua cerita yang pasal burette tu akan dapat markah lah. Air bubble. Betul? Alright, make sure you know how to remove the air bubble kat sini. Okay, standard. Eye level, bila kamu ambil bacaan, standard, saya akan tengok cara kamu ambil bacaan. I mean, kalau kelas kamu 20 orang, saya boleh tangkap siapa yang tak buat, siapa yang buat salah. Kalau kelas kamu tinggal 10 orang, hang rasa saya akan terlepas tak? Okay, saya akan tengok. So, make sure cara kamu ambil bacaan betul. Ingat tak saya pernah ajar turunkan burette? Untuk siapa yang kecil macam saya, pendek lah jujurnya. So, bila hang tak cukup tinggi, jangan ambil bacaan macam ni. Ingat saya pernah ajar? Alright, you should never take anything reading above like that. So, make sure kamu tahu macam mana nak turunkan balik burette. Isi tu kena turunkan. Sama juga bila kamu ambil bacaan, make sure kamu kena turunkan burette kamu, kena sama level. Jangan kamu naik atas meja, kamu naik atas kursi. Jangan buat tu. Bahaya. So, kita kena turunkan burette tu. Ingat benda tu? Alright, ingat ya. Saya akan tengok. Jangan sampai saya datang ingatkan kamu. Bila saya datang ingatkan kamu, saya akan tolak makan dah. So, make sure kamu ingat cara nak buat. Okay? Imagine benda ni. Kertas ni kena jot down. Kamu kena tahu apa yang step ni macam mana. Apa maksud teacher kata eye level kena meniscus. Eye level kena meniscus means mata saya kena sama dengan bacaan saya. So, macam mana mata saya nak sama dengan bacaan saya kalau saya baru nak mula? Bacaan saya mesti tinggi gila, betul? So, macam mana saya kena turunkan burette? Ingat benda tu. Ingat step tu. Okay? Dan sebelum saya lupa, saya nak ingatkan semua benda kamu kena label. Betul? Alright, semua beaker kamu kena label, semua measuring cylinder yang kamu guna kamu kena label. Sebab apa kita kena label? Sebab semua solution kita adalah colourless. Betul? Alright, so make sure kamu label benda tu. And then kamu akan transfer the correct volume of sodium thiosulfate into burette. Okay, tak ada masalah. Kita ada conical flask sayang, so conical flask pun kena label. Okay. And then place the conical flask on the white paper with the X marks. Kita ada X mark paper tu, lab assistant dah laminate kat kamu, betul? So make sure kamu ada X paper tu bawah conical flask kamu. Jangan dah buat, dah start baru, mana X paper aku? Jangan. Semua benda dah ready, barulah kamu boleh tuang your HCl dalam tu. Tapi sebelum tuang HCl, make sure kita ada dilution. Kita kena guna distilled water. Distilled water kat sini, kelonggaran dia adalah kita tak guna pipette, kita hanya guna measuring cylinder. Tapi, ingat tak measuring cylinder ada saiz yang berbeza? 5 ml, 10 ml, betul? 25 ml, ingat? So, kalau soalan kamu sekarang, kamu tengah buat, saya nak, katakanlah, saya nak 40 ml of sodium thiosulfate. Alright. Lepas tu saya hanya nak 10 ml of your water. Janganlah guna yang 1 ml punya measuring cylinder. Betul? Janganlah guna yang 50 ml punya measuring cylinder. Nampak? The keyword. Tengok the keyword. Use the suitable. Nampak tak? Use the suitable measuring cylinder to transfer the correct volume of distilled water. Sebab distilled water kamu, saya akan tunjuk balik nanti. Distilled water kamu ada Na2S2O3 dengan H2O. Volume dia adalah daripada 50 ke 0, daripada 40 ke 10, all the way daripada 10 dengan 40. Betul? So, kamu akan bergerak daripada 10 ml of water sehingga 40 ml of water. Agree? Okay. So, bila kamu ada perubahan drastik, tengok measuring cylinder yang diberi itu saiz apa. Takkan hang nak guna yang 5 ml untuk 40 ml. Betul? Berapa kali hang nak ambil? 8 kali hang nak tuang. Jangan buat benda tu. Nampak? Okay. So, saya nak tengok suitable measuring cylinder. Okay. Berhati-hati kat situ.
Satu markah ni tak adalah kita nak bagi free macam tu setakat hantar tambah air. So kita nak tengok kamu pandai pilih measuring cylinder. Okay. So tengok betul-betul measuring cylinder kamu saiz apa. And then, okay, yang ni part ni sangat penting lah. Start the stopwatch immediately after adding the HCl. Ingat tak cara saya cakap? Kita ada X paper. Kita ada X paper. Betul? Kita ada conical flask. Agree? Alright. Saya padam sikit. Kena lukis. Yang pun tak ingat. So saya ada X paper. Atas X paper tu kita ada conical flask. Make sure conical flask tu dah berisi dengan solution yang betul. Kamu dah ada Na2S2O3 yang betul dengan jumlah air yang betul. Right? And then kamu dah ada your glass rod dalam ni. Okay. Lepas tu kamu ada HCl 10 ml. 10 ml HCl. Ingat tak saya cakap label measuring cylinder? So make sure measuring cylinder yang kamu guna untuk air tadi, measuring cylinder yang kamu guna air tadi adalah measuring cylinder yang lain daripada HCl. So untuk yang HCl kena ada measuring cylinder dia sendirilah, HCl punya. Setuju tak? Okay, ingat So yang paling penting, kamu buat seorang tau. So kamu dah ada X paper, dah ada conical flask, duduk atas meja, ready dah. Tangan kiri ke tangan kanan ikutlah kamu. Ada HCl dan satu lagi adalah apa? Stopwatch. Apa yang saya nak tengok adalah bila kamu pegang HCl, kamu kena pegang stopwatch. Kamu tuang HCl, stopwatch kena mula. Ingat benda tu? Yang tu saya akan tengok. Saya tak nak nampak stopwatch duduk atas meja. Stopwatch duduk atas meja. Tangan tu pegang HCl je. Tuang HCl baru kalut nak cari stopwatch kat mana. Okay, saya tak nak yang tu. Saya pesan banyak kali dalam amali ni, the only things that we measure in this experiment is time. Betul? So yang paling penting dalam amali ni satu benda je. Masa. Agree? Alright. So, make sure you start your stopwatch immediately after you adding in the HCl. And ingat tak bila saya cakap stir the solution? Kita tengok dari atas ke dari tepi? Kita tengok dari atas ke kita tengok dari tepi? Dari atas. Kita kena tengok daripada atas. Okay? Make sure you stir. Make sure kacau. Jangan lupa. Sebab tu saya lukis glass rod tu letak dalam tu siap-siap lah. Nampak tak? Saya cakap saya ada glass rod betul? Sebab kamu kena stir. Alright? Kamu kena stir dan bila kamu observe, kamu kena tengok daripada atas. Tangan kamu satu yang pegang stopwatch tu masih pegang stopwatch. Supaya kamu boleh berhenti the moment kamu dah nampak cloudy solution, the moment kamu dah nampak X tu dah hilang. The moment X tu hilang, stopwatch kena berhenti. Stopwatch kalau tengah buat reaction, stopwatch tak boleh letak atas meja. Faham? Okay, kita akan cerita pasal stopwatch nanti. Okay, make sure stopwatch adalah duduk atas tangan. Kamu boleh start anytime you want, kamu boleh stop anytime you want. Okay, I'll send you a video. Tadi saya duk cari video kat YouTube pasal digital stopwatch. Sebab kamu tak boleh guna phone, kamu kena guna digital punya, betul? Alright, so saya duk cari cara nak guna digital stopwatch tu, cara nak baca lah, basically. Kamu kena check sebelum tu, saya akan pesan untuk kamu check stopwatch tu sebelum amali bermula. Supaya kamu tak boleh bagi alasan, oh stopwatch saya rosak miswang. Tak ada. Semua orang kena check stopwatch tu sebelum amali tu bermula. Okay, boleh? Alright, so that is your part A. Okay, bahagian ni kalau kamu ingat saya pernah pesan sebelum cuti hari tu, result. Bila dah siap, sebelum basuh, kamu kena ulang. Kamu nampak kot? Nampak tak? Display 4 conical flask. So obviously kita kena ulang 4 kali lah. Betul? Alright, obviously kita kena ulang 4 kali. Nampak tak? Dia dah cakap kena display all 4 conical flask with cloudy solution. So jangan basuh terus. Okay? Jangan basuh terus. Faham? Okay. Dah selesai part A, angkat tangan, panggil saya, angkat tangan je, saya akan pergi kat kamu. Angkat tangan, bagi tahu, okay, dah siap part A. So saya nak tengok ada 4 conical flask yang dah ada cloudy solution yang kamu dah selesai atas meja. Faham? Ingat jangan tuang terus. Saya dah pesan tau dan saya akan pesan sekali lagi nanti sebelum amali bermula.
So jangan bagi alasan, Miss Wong saya dah tertuang. Untuk saya kalau dah tertuang, hang buat balik lah. Tu je. Alright, hang dah tertuang, hang buat balik. Hang tahu hang tak boleh tuang kan? Siapa suruh hang tertuang? Okay. So I want to see the result. Okay, I want to see the result. Maka kat sini satu je ya. Sama ada 3, 2 atau 1. Dia bukan 3, 2 dan 1 tak. Yang ni atau je. Okay. So paling tinggi maka ada 3 lah. So saya nak nampak 3 result. 4 result tu. So saya nak semua dapat 3 lah. Boleh. Okay. So make sure kamu ada 4 conical flask. Conical flask kamu kena ada 4 atas dalam bakul. Yang ni saya akan check. Kita masuk-masuk kelas tu, sebelum kita run, saya akan make sure kamu check barang kamu dalam bekas. Make sure kamu ada barang yang cukup sebelum kita mula. Alright, supaya tengah-tengah tu kamu tak terganggulah dengan benda-benda yang tak cukup, you know, benda-benda tu kan. So, yeah. Ada masalah dengan makan-makan ni? Okay, yang ni lah yang penting kan. So, nanti kita akan tengok balik revision sedikit, tak banyak. Okay. So, over here kamu nampak kot faktor kedua yang kita akan tengok. Faktor kedua yang kamu kena prepare. Alright. So, kamu kena label A1, A2, B1, B2 standard. Kamu kena isi dengan solution yang betul. Okay. Kamu kena label. So, make sure label ada. Supaya saya nampak siapa A1, siapa A2, siapa B1, siapa B2. Solution yang betul. A1, A2 adalah clear solution. B1, B2 adalah purple color solution. Standard. Kamu kena dapat the suhu. Okay. Okay. Kamu kena observe the temperature from the thermometer in the water bath. Okay. Tak ada siapa akan bagi kat kamu sebab sekarang kamu buat seorang. So, semua orang kena baca thermometer tu sendirilah. Okay. Semua orang kena baca thermometer tu sendiri. Okay. Transfer the solution from B1. Okay, ya, step ni. Step ni dengan step ni lah. Okay, step ni. Tiga-tiga ni. Okay. Kita ada water bath. Kita ada 4 test tube. Ingat tak? 4 boiling tube. Ingat tak saya bagi tahu cara kita nak tuang? Anybody? Anyone? Macam mana kita nak make sure suhu kita betul dalam proses ni? Ada 2 precaution. Anyone? Tunggu. Kita tunggu. Macam mana kita nak transfer solution daripada B1 kepada A1? Apa yang saya pesan? Come on guys. Pastikan duduk dalam water bath tu. Macam A1 dalam water bath. Kita kena tuang, kita kena buang pula. Kita kena tuang B1 ke dalam A1. Betul? So apa yang Farid cakap tadi betul, kita kena make sure B1 diangkat dan A1 masih dalam water bath. Betul? So A1 masih dalam water bath. Tak payah pegang lah sebab dia ada rack dia kan. So satu tangan pegang B1. Kamu keluarkan B1, kamu nak tuang dalam tu. Satu lagi tangan pegang apa? Stopwatch. So the moment B1 kamu naik, kamu tuang dalam tu, stopwatch kena mula. Betul? So ada 3 precaution. Sekarang saya ada bagi 2. Satu adalah make sure A1 dengan B1 duduk dalam water bath sehingga kita perlu keluarkan B1 untuk tuang dalam A1. Tapi masa B1 tuang dalam A1, A1 kena kekal dalam water bath. Saya tak nak nampak dua-dua boiling tube. Saya tak nak nampak macam ni. Saya tak nak nampak dua-dua boiling tube duduk kat luar lepas tu kamu tuang macam ni. No. A1 kena sentiasa duduk dalam water bath. Ingat? Dan yang kedua, standard, bila kamu tuang B1 ke dalam A1, satu lagi adalah kamu sentiasa kena pegang stopwatch. Stopwatch kena mula immediately. Again and again and again. Masa adalah benda yang kita ukur dalam eksperimen ni. So masa adalah orang yang paling penting. Okay? Alright, so tu 2 precaution lah. Make sure dalam water bath, make sure kita start masa immediately. Yang ketiga, alright, precaution yang ketiga. Ingat tak saya pernah cakap,
kalau kita kacau dengan kita tak kacau. Alright. Goncang atau tak goncang, pilihan kamu. Tapi kalau kamu goncang untuk satu suhu, semua suhu kamu kena goncang. Kalau kamu tak goncang, semua suhu tak boleh goncang. Faham? Okay. So kalau kamu goncang macam tu kan. Swirl, you swirl. Kalau swirl, semua kena swirl lah. Kalau tak swirl, semua jangan swirl. Tu pilihan kamu. Saya tak kisah. Alright. Tapi kalau kamu goncang, semua kena goncang. Kalau tak goncang, semua kena tak goncang. Faham? And eksperimen masih berjalan, stopwatch masih duduk dalam tangan, bukan atas meja. Supaya you can stop the stopwatch anytime you want when it turn colorless. Faham? Okay. Boleh. Alright. So, ada masalah? Step-step ni kita akan tengok balik sikit-sikit step ni. Tak ada. Dia kalau kamu faham apa yang saya duk merepek ni, kamu akan nampak lah. Oh, by the way, bila saya kata label tu, saya ada boiling tube. Sayang, kita label ke atas atau bawah? Atau tengah? Atau mana? Yes. Kita tak boleh tak kisah ya. Semua label kena label ke atas. Alright, sebab kita akan rendam dia dalam water bath. Kalau kamu, thank you untuk siapa yang jawab. Kalau kamu tak label kat atas, kamu label kat tengah atau kamu label kat bawah, kertas label tu akan tertanggal masa kamu rendam dalam water bath. Betul? Sayang, semua label tak kisah, sebenarnya tak kisah. Semua label, beaker ke, conical flask ke, measuring cylinder ke, the moment kamu nak label sayang, label sentiasa duduk di atas. Kita tak pernah label apa-apa di bawah. Sebenarnya. Semua label akan duduk di atas kontainer tersebut. Faham? Okay. So make sure label dan jangan bagi alasan teacher saya dah label tapi kertas label tu berenang dalam water bath pula. Itu masalah hang, itu untuk saya hang tak label lah. Faham? Okay. So, yang lain tak ada apa. Yang lain kat sini saya nak ingatkan jangan pecah, standard lah. Jangan pecah. Yang ni adalah isu jangan pecah, jangan tertumpah. Okay, jangan pecah, jangan tertumpah. And then yang ke-8 adalah make sure kamu bersihkan semua benda yang kamu guna. Masa kamu masuk, benda tu tak bersih. Itu adalah cerita orang sebelum. Tapi masa kamu keluar, lepas kamu keluar, saya akan check balik bakul kamu. Saya nak make sure benda tu bersih. Bila benda tu bersih, bermakna kita ada purple color solution, kita ada cloudy solution, betul. Saya akan nampak kot cloudy solution tu ada lagi atau purple solution tu ada lagi. Dan bila saya kata basuh tu, tak perlu basuh dengan distilled water, basuh hanya dengan air pipe. Make sure kamu basuh, saya nak nampak semua basuh dan yang paling-paling penting, labeling paper remove. Okay, bila saya kata basuh termasuk adalah semua benda yang kamu lekat atas tu. Alright. So yang ni saya akan check lepas kamu hantar biasanya. And then, okay, this one. This one. Remember I said, the moment saya pergi tolong kamu, the moment kamu tanya, kamu desperate sangat kamu nak tanya, banyak sangat benda hang tak erti nak buat, hang tanya. Ataupun saya tak tahan kamu salah banyak sangat. Dan saya pergi ketuk meja, saya bagi tahu. The moment saya bersuara apa-apa pada kamu pasal eksperimen tersebut, pasal membantu, kalau saya bagi salam tu tak kira lah. Okay? Kalau saya just tegur benda-benda tu tak kira lah. Tapi kalau saya bagi tahu apa-apa pasal eksperimen tu, saya akan tolak makan independensi. Okay? Walaupun saya kata satu markah, yes. Tapi kadang-kadang bila kamu dah sangat salah, saya akan bagi tahu juga. Dan saya akan tetap tolak markah tu. Baik kamu hilang satu markah daripada kamu hilang semua markah yang kat atas tu. Okay, tu konsep saya. Betul? So, kalau memang sangat-sangat tak reti, tapi cuba reti lah. Cuba tak payah tanya apa. Cuba boleh buat benda tu semua sendiri dan I'm very happy. Okay? Boleh? Alright. So, saya rasa saya pernah send benda ni. Betul tak? Ada kan dalam grup? Okay, pergi buka balik, pergi tengok balik step-step yang akan dapat markah. Make sure kamu tahu macam mana nak dapat markah untuk step tersebut. Okay, termasuklah kena turunkan burek, kena cara nak baca reading, semua tu lah, cara nak tuang, cara nak stop watch immediately, cara nak label, semua tu. Okay, bukan setakat baca je lah. Alright, so
introduction saya tak nak tengok dah. Kamu ada benda ni ada dalam video, kamu boleh tengok balik apa tu rate, betul. Saya nak fokus kepada a bit of calculation. Saya nak fokus kepada procedure, a bit of calculation saya nak, dan graph. Kita nak tengok, saya nak bincang balik graph sekali lagi. Okay, so precaution seperti yang kita ada. Precaution takkan jadi sebiji. Dengar betul-betul, precaution takkan jadi sebiji yang dalam lab manual. Tolong buka soalan kamu, baca soalan yang kamu dapat on that day. Jangan hafal daripada lab manual, faham? Tolong baca soalan. Sebab budak akan ada habit, dia hafal lab manual punya. Tapi lab manual, kita takkan ulang benda yang lab manual. Kalau tak percaya, lab manual akan ulang 5 kali. Kat amali tu, kita dah nampak dah, kita ulang 4 kali dah. Betul? So, volume mana yang hilang? Kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak dapat soalan lagi. Okay. So, make sure baca soalan. Jangan hafal lab manual punya. So, saya guna lab manual punya hanya untuk ingatkan balik sahaja apa yang kita buat. First and foremost, kita akan guna burette. So, tolong check balik burette. Okay. Tolong balik check balik burette. Okay. Cara nak rinse burette. Cara kita nak rinse burette. Cara kita nak take reading. Alright. Sebelum take reading, lepas kita rinse, cara kita nak fill in burette. Kena check balik benda tu. Okay. And then, put the conical flask on the white paper, standard lah. So, setup dia lebih kurang untuk part A. Kalau saya buat jotter, setup dia adalah lebih kurang. Saya akan ada burette. Okay. Make sure kamu rinse burette. Lepas kamu rinse, bagi tahu kamu rinse dengan apa. Okay. Lepas kamu dah rinse, kamu akan fill in. So, kamu akan fill in. Make sure fill in kamu guna apa? Conical flask kamu akan isi. Lepas kamu isi, make sure kamu ambil reading. Betul? Alright? Sorry, before reading. Before reading. Okay, after kamu fill in, apa yang kamu kena buat? Make sure kamu remove air bubble. Kat sini. Alright, air bubble. Remove. Okay, lepas remove air bubble, baru kamu boleh take reading. Okay, kamu ada meniscus, make sure kamu take reading pada eye level. Betul? Alright. Lepas tu dah ambil reading, dah take reading, barulah kamu ada your burette and then your conical flask yang kamu dah label. So, kamu turunkan berapa volume. Volume sodium thiosulfate, berapa banyak untuk the first set. Okay, dah ada dalam conical flask sekarang, dah ada sodium thiosulfate N2S2O3. Banyak mana H2O yang kita masukkan? Okay, H2O kita akan guna apa? H2O kita akan guna OPS. H2O kita akan guna measuring cylinder. Okay, banyak mana yang kita nak masukkan? 10 ml, 20 ml, 30 ml, saya tak tahu. Depends lah soalan, betul? Alright. Lepas tu dah ada, barulah kamu ada your conical flask. Dalam conical flask ada N2S2O3, sodium thiosulfate, ada H2O. Bawah tu sekarang ada X paper. Betul? Sebelum mula, kamu kena ada glass rod. Kena ada stopwatch. Okay, kena ada stopwatch. Kena ada apa lagi? Kita kena ada HCl. Alright, ingat, that is your step 1, roughly, that is your step 1. Kamu kena ada HCl 10 ml untuk kamu tuang dalam tu. Ingat benda tu? Okay, so that is roughly sahaja ya. That is roughly your part A yang kamu kena ulang. Ulang sebab apa? Ulang sebab saya tak tahu volume sodium thiosulfate berapa. Saya tak tahu volume air yang akan berubah berapa. Benda yang saya highlight sahaja yang akan ubah. Ingat? Benda yang lain ubah tak? Bahagian atas perlu repeat. Tak payah repeat dah. Betul? Alright. So, cerita balik sedikit pasal burette. Cerita sedikit balik pasal burette. Kita ada burette. Oops. I don't want this. Okay. Okay, kita ada burette.
bacaan dia kat sini all the way sampai sini. Ni adalah tempat dia. So, solution kamu penuh lah. Tak penuh pun tak apa, betul? Saya pernah cakap kan, tak penuh pun tak apa. Tak kisahlah sampai mana pun kan. Kamu ambil je lah reading tu kan. So, solution kamu ada, solution kamu ada. So, air bubble dah remove. Air bubble dah remove, so dah tak ada air bubble, semua penuh dengan solution. Okay, soalan saya. Boleh tak solution saya turun sampai bawah ni? Boleh tak kita buka je? Tak boleh So ingat, solution kita mesti maksimum berhenti di sekatan sahaja. Betul? Supaya air bubble tu kekal tak ada air bubble. Okay? Ingat jangan buka burette kamu dan bagi solution tu keluar ikut suka hati aku lah. Aku nak bagi dia keluar banyak mana? Tak boleh. Okay? Jangan sampai solution tu habis. Make sure kamu check. Okay? Alright? Dan sebelum kamu guna burette, kamu dapat burette kan? Kamu akan dapat burette dalam bakul kamu. So, tolong check burette. Okay? Tolong check burette kamu. Macam mana nak check burette? Kamu akan rinse. Betul? Alright, kamu akan rinse kan? Kamu akan rinse. Masa kamu rinse tu, kamu akan check tab ni. Kamu akan check the tab. Alright? Make sure dia boleh flow fast. Make sure dia boleh drop by drop. Okay? Tu cara kita check. Masa kamu rinse tu ada solution, make sure kamu pegang, kamu buka Make sure dia boleh laju, make sure dia boleh drop by drop. Kita perlukan dua-dua tu. Okay? Tolong Alright. So that is your burette. And check, make sure jangan lebih. Okay. Ni saya dah tolong habis baik saya buat revision. Kalau tak saya nak buat tutorial je ni hari ni. So tolong boleh buat. Saya kesian kat kamu dan saya nak ajar balik. Saya nak ingatkan kamu balik. So tolong boleh buat. Okay. Video ada kat Cracks Lab. Tolong tengok balik video Cracks Lab tu macam mana nak guna. Okay. So ni tips saya lah. Saya nak ingatkan benda ni kamu bukan tak tahu. Dan saya dah ajar dah hari tu pun. Masa kamu rinse kamu kena check burette. Supaya burette kamu function. Burette kalau burette dah rosak bagi tahu kita tukar sebelum eksperimen tu bermula. Jangan kamu dah rinse dah isi solution semua dah penuh, lepas tu baru kamu perasan burette saya rosak dah Miss Wong, tak boleh nak flow. Okay? Sebab boleh flow dengan laju sangat penting. Bayangkan kamu nak 40 mil. Saya kat sini mula adalah 43.2 katakan. Alright? Saya nak 40 mil. So betul? Takkan saya nak tunggu daripada 43 tu, saya nak drop by drop je. Saya mesti nak dia bergerak laju, betul? Saya mesti nak dia flow cepat. So, make sure dia boleh flow cepat. Okay, make sure dia boleh flow cepat. Make sense? Okay. Alright. So, that is your part A. Ada soalan pasal part A? Sebelum saya masuk graph balik. Ada soalan apa-apa? Okay. That is my calculation part A. Tak ada apa. Alright. Ni elok sikit. Bahagian ni yang akan jadi kosong. Okay. Bahagian ni yang akan jadi kosong. Bahagian ni akan jadi kosong. Ni akan jadi kosong. Ni akan tak ada. Ni pun tak, ni ada. Ni akan tak ada. Ni adalah result kamu lah. Ni adalah table yang tak ada apa. So this is the time that you need to record. Okay. So can I know how can we calculate the concentration of N2S2O3? How do we calculate this concentration? M1V1 equals to M2V2. Kita akan guna M1V1 equals to M2V2. Okay? The M1 will be this. This is the M1. Sekarang 0.2 weh. Dalam praktikal test nanti baca soalan. Baca soalan. Tengok betul-betul. Saya tak boleh garanti dia 0.2. Baca soalan. Tengok dalam prosedur soalan kamu hari tu dia bagi concentration apa. Tempat-tempat kecil ni lah kita boleh edit. Alright.
Kalau hari tu dia guna 0.1, 0.1 je lah mol lah. Kalau hari tu dia guna 0.25, then 0.25 lah. Okay. So yang ni, this is the concentration M1. Okay, the initial concentration of sodium thiosulfate yang kamu nak guna. Next, V1. This is the V1. Nampak tak? Kolom pertama ada M1, kolom kedua adalah kolom pertama adalah M1 dengan V1. Okay. Next, M2 is the one that we are looking for. Yang ni yang kita nak cari. V2 berapa sayang? Okay, sekali lagi. Untuk case ini adalah 50. Dalam practical test, tolong baca. Siapa V2? Senang je. V2 adalah water tambah dengan sodium thiosulfate. Sama dengan V2. That is your V2. Okay. Ni tambah ni, V1 tambah air sama dengan V2. So, V total. Apa maksud V total? V sodium thiosulfate. Alright. Plus V water. That is your V2. Ingat. Okay. Habis ajar dah ni. Macam mana lagi nak ajar saya tak tahu. Okay. Tengok betul-betul lah. Tak semestinya 50. Saya tak tahu 50 ke tak. Depends pada soalan hari tu. Tengoklah hasil tambah jumlah tu adalah berapa. Dan V2 takkan berubah. Kalau 50 dari awal 50 sampai hujung 50. Kalau dari awal 40 sampai hujung 40. Okay. Depends pada soalan lah. Okay. So kat sini kita akan dapat M2 kita. This is the M2 that we are looking for. Alright. Dan volume of HCl standard, masa adalah masa yang kamu ukur. Make sure kamu ingat masa adalah dalam saat. Okay. Kat sini akan jadi saat -1. Kawan kamu tulis tak? Jelas sangat. Saat -1. Okay. Dia adalah saat -1. So nampak tak dia ada 10 kuasa -3. Darab 10 kuasa -3. Sebab kita nak round number. Kita nak whole number. Kita nak nombor bulat supaya kamu boleh plot graph. Alright, supaya kita boleh plot graph. Nampak? Okay. So dia adalah darab 10 kuasa -3. Jangan lupa benda ni. Okay. Masa ni kita akan dapat daripada stopwatch. Okay. Any problem? Boleh kira? Tak ada masalah kan? Dan last but not least. How many decimal place, ladies and gentlemen? Semua, the entire table, berapa decimal place? 2. Saya pernah cakap dah benda ni. The entire table adalah 2 titik perpuluhan. Saya tak nampak, saya nampak mana-mana satu tempat hilang 2 titik perpuluhan, saya akan tolak markah. Kalau kamu tengok, the entire table adalah 2 titik perpuluhan sebab kita guna burette. So make sure semua adalah 2 titik perpuluhan. Nampak? Okay, walaupun yang kamu kira. Make sense? Walaupun belakang dia 0.00. Alright. So make sure 2 titik perpuluhan. We talk about that. Alright. Good. Next. Discussion ayat-ayat semua, jawapan-jawapan tu kamu ada. Dalam video ada, saya yakin. Alright. So tak ada apa. Saya nak tengok graph terus. Graph A dengan graph B. Saya ada graph A dengan graph B. Boleh tak bagi tahu apa yang salah di graph A? Line terlebih daripada paksi. Paksi Y atau paksi X? Paksi X. Line terlebih daripada paksi X. Okay. Selain daripada tu? Makrul? Makrul buka mic tadi. Anis? Yang graf B tu dia terlebih daripada yang itu. Kalau kamu ingat, ni sebenarnya adalah graf kawan kamu. Betul? Ni adalah graf kawan kamu. Saya pernah bagi tahu dah. Graf kamu terlebih daripada titik dia. Betul? Okay. Ni salah. Yang saya bulatkan ni salah tau. Yang saya bulatkan ni adalah yang salah.
Lagi? Ada lagi di graf A, ada yang tak tepat. Saya pernah bagi tahu graf ni mesti bentuk apa? Ya? Graf A dia tak start daripada kosong-kosong. Saya nak ingatkan satu benda sekali lagi dan banyak kali dah saya dah ingatkan daripada hari tu. Sebab yang ni kalau kamu plot salah, saya akan potong markah terus. Okay. Part A adalah graf 1 over time, second negative 1 versus concentration. Molar unit dia. Betul. Dan graf ini mesti adalah graf y equals to mx. Tak boleh plus c. Dia tak boleh ada intercept. Dengan kata lain sayang, y equals to mx plus c, dia mesti adalah positive linear graph. So graph dia, that is my y, 1 per t darab 10 kuasa berapa saya tak tahu, second negative 1. Kat sini akan jadi concentration sodium thiosulfate molar. Dan ladies and gentlemen, graf kamu mesti, saya tak tahu berapa kali saya nak beritahu, graf kamu mesti kena mula dari kosong. Graf kamu mesti kena mula daripada kosong. Ingat? So kamu ada titik dan it's okay untuk graf kamu tak sentuh semua titik. It's fine. Graf kamu mesti kena start daripada kosong kat sini sebab dia adalah graf y equals to mx. Okay. Sayang hang fikir logik weh. Kita sekarang ada concentration. Hang fikir logik masa concentration kosong ada reaction tak? Tak ada reaction kan? So logik tak kalau graf kamu tak start kat kosong? Alright, mana logik? Bila kamu ada concentration, katakan graf ni tadi. Graf kawan kamu ni. Okay, katakan yang ni. Dia ada concentration, ni concentration dia. Dia ada concentration, tapi kamu kata dia tak ada reaction. Mana logik weh? Betul? Alright, mana logik? Tak boleh. Sama lah juga dengan kalau graf kamu duduk kat sini. Mana logik? Alright, concentration kamu kosong, tapi kamu ada reaction. Betul? Graph concentration dengan reaction, graph concentration dengan reaction mesti y equals to mx, mesti start at 0. Aku tak tahu berapa kali aku nak cakap mesti start at 0. Okay, tu benda pertama saya akan check. Dan yang ni saya pernah bagi tahu jugalah, graf kamu tak boleh lebih daripada titik last tu lah. Okay, graf kamu tak boleh lebih daripada titik last sebab kita tak tahu apa yang berlaku next. Kita tak buat apa-apa extrapolate. Okay, dia berhenti di yang tu lah. Dia tak sentuh tak apa, tapi dia kena berhenti takat tu lah. Alright, dia tak sentuh tak apa. Okay, graf ni betul dari segi, graf ni betul sebab dia start daripada kosong. Graf ni betul sebab dia start daripada kosong. Graf ni salah sebab dia tak start daripada kosong. Graf ni saya potong markah tau. Ni. Okay, boleh. Alright, dan skala. Dua-dua graf yang saya tunjuk sebab saya tak nak tunjuk yang salah dah. Dua-dua graf contoh yang saya tunjuk adalah salah pada tempat yang saya tak minat lah. Tempat yang kamu garis lurus kamu lah. Tapi skala tu saya okey. Skala tu saya okey, label tu saya okey. Jangan lupa title seperti biasa. Jangan lupa title. Jangan lupa label of the axis. Jangan lupa label of the axis. I'm happy with both. Okay. And then make sure skala tu jelas. Saya nampak skala tu dan yang paling penting, make sure titik tu jelas. Sebab titik tu kita akan bagi markah. Alright. Kalau boleh kat titik tu kita guna cross. Sebab ada orang, saya tengok ada orang yang graf dia guna ni. Bila graf dia guna titik, okay, bila graf kamu, line kamu duduk atas tu, dia jadi tak nampak. Okay, so jangan gunalah. Kita akan guna cross. So make sure kamu guna cross, make sure saya nampak cross tu kat mana like this. Jelas. Sebab yang tu akan dapat markah. Okay, boleh. Bawa masuk pembaris. Jangan lupa pembaris panjang. Make sure kamu ada pembaris panjang. Make sure kamu boleh lukis line lurus yang elok.
Okay. And then next, graph kamu kena lebih 3/4 daripada graph paper standard. You know that, right? You know that. Okay. Ada masalah? Miss, Yes. nak lukis graf tu kalau pakai mechanical pencil boleh ke? Ke kena Boleh. dua? Boleh, mechanical pencil boleh. Tak semestinya 2B. Alright, thank you Miss. Boleh. Jangan guna pen. Tu je. Okay, jangan guna pen. Alright. Graph paper seperti yang saya janjikan, graph paper saya akan sediakan. Kamu perlu masuk, bawa masuk alat tulis sahaja. Alat tulis, kalkulator, pembaris tu kamu kena bawa masuk lah. Graph paper, kertas conteng, soalan, kertas jawapan, semua saya akan sediakan. Okay. Bawa masuk diri dengan otak kamu yang berisi. Dan tangan kamu yang tahu nak pegang biret, tangan kamu yang tahu nak kacau, tangan kamu yang tahu nak pegang stopwatch, yang tu bawa masuk lah. Okay. Saya nak ingatkan yang ni sangat-sangat. For your graph 1/time versus concentration, make sure the graph start at 0 is a y equals to mx. Please. Boleh. Okay. This is the graph and you can see the graph definitely. Wait, soalan ni, perasan tak Amalin ni tak ada calculation sangat kan? Dia tak ada calculation sangat. Sebab tu dia markah banyak kat procedure tadi. Hang tuang apa, hang guna measuring cylinder apa pun dapat markah. Okay, yang tu satulah. Dan bila hang tak ada calculation sangat, maka akan jatuh kat mana? Maka akan jatuh kat graph, maka akan jatuh kat precaution. Betul? Your result and discussion. Result tadi dah kira sikit. M1, V1, M2, V2. Hang nak kira apa lagi? Tak ada apa dah nak kira. Oh, satu per masa. Yang tu hang nak dapat markah banyak. Dalam mimpi pun tak dapat. Okay. So, yang akan dapat markah banyak kat mana? Masa kamu buat graph, discussion. Betul? Yang tu je lah. Mana lagi saya nak bagi markah? Sebab tak ada calculation. Memang tak ada calculation. So, tolong tengok balik semua discussion dan precaution yang kita pernah bincang. Okay, yang ni saya tak nak ulang dah sebab saya pernah bincang, kamu pernah baca, kamu tahu benda tu. Alright, saya nak tengok graph, saya nak ingatkan benda technical sahaja. Yang ni kamu boleh baca. Saya nak ingatkan benda dalam makmal lah. Saya nak ingatkan benda dalam makmal sebab yang tu kamu tak masuk lagi. Okay, so yang ni tolong, you should know mana markah dia. So hang rasa soalan dia akan tanya what? 2 precaution dalam mimpi dia akan tanya precaution. Dia akan tanya explanation. Yang itulah markah dia. Bila tak ada calculation, maka akan jadi banyak kat discussion. Sebab tak ada, bahagian calculation tak ada. Okay, boleh? Alright, bahagian calculation paling hebat M1, V1, M2, V2. Lepas tu ulang 4 kali nak kira benda tu. Lepas tu expect nak dapat 10 markah. Tak ada. Okay, 4 markah pun saya rasa tak dapat. Boleh? So tengok balik semua discussion, tengok balik semua precaution yang saya dah bincang, ada dalam video, saya dah upload saya rasa. So tengok balik yang tu. And okay, part A, ada masalah? Miss, boleh ke bawa jotter masa practical test tu? Tak. Tak boleh. Kamu bawa masuk alat tulis, calculator, alat tulis sahaja dan diri kamu. Jotter kena buat on the spot. Kamu bawa masuk jotter pun tak guna. Jotter kamu adalah jotter yang based on lab manual. Betul? Okay. Bukannya jotter Kan? Kamu mana dapat soalan lagi? Right? Saya akan bagi tahu nanti di hujung sebenarnya. Nanti cara kamu proses kamu nak masuk tu lah. Tapi sebab Fakrul dah tanya. Kalau saya akan suruh budak pada awal masuk pukul 9 tu, kita akan guna 2 minutes maybe. Saya akan suruh budak check barang dalam basket. Kamu akan dapat satu basket. Dalam basket tu adalah barang yang kamu kena guna. Dan saya akan masuk-masuk tu, saya akan make sure, okay, soalan semua ada, berapa page semua, kita check benda standard tu lah. Supaya tak ada gangguan tengah-tengah tu. Dan sebelum kamu mula, saya akan suruh check juga bakul. Make sure conical flash cukup, make sure stopwatch function, ada bateri. Okay, benda tu saya akan suruh check. Okay, lepas tu kamu akan mula lah. Biasanya saya akan pesan kat budak, kamu ada 2 jam. Kamu ada 2 jam. Daripada hang nak tengok soalan tu berulang kali, saya akan biasa suruh budak ambil 5 minit, ambil 10 minit buat jotter conteng. Sebab saya akan bagi kertas conteng. Alright, saya akan suruh budak, saya akan pesan lah biasanya. Saya akan pesan kat budak, buka soalan dia. Buka soalan dia, baca. Baca sekali. Baca kali kedua tu, lukis dulu. Lukis bodoh-bodoh pun tak apa. Okay, lukis bodoh-bodoh pun tak apa. Bukan saya nak bagi markah kat jotter tu. Alright, lukis bodoh-bodoh tu. Supaya kamu nampak berapa kali saya kena ulang.
supaya kamu ada kamu tahu apa yang saya nak guna. Alright? Apa yang saya nak isi dalam conical flask, benda tu kamu kena buat. Supaya kamu conteng dulu, kamu nampak benda tu daripada hang nak baca ayat tu berulang kali. Alright? So yang tu biasanya saya akan suruh pesan lah. Nanti saya akan go through balik dari awal macam mana kamu nak masuk makmal. Lepas tu cadangan saya untuk kamu buat amali. Kamu kena buat tengok masa. Jangan spend 1.5 jam untuk buat eksperimen. Lepas tu setengah jam kamu nak buat lab report, nak buat graph. Memang tak ada. Betul? So nanti kita akan cerita yang tu sikit lah. Alright? So that is your... Okay, ada soalan pasal Pak A dulu? Fakro tak, kita tak boleh bawa masuk apa-apa benda kamu tak... Kenapa saya bagi sampai kertas conteng, saya bagi dengan graph paper sebab saya tak nak kamu bawa masuk kertas. Dan obviously aku tak percaya kat apa. Kau ngajar kan? Pengalaman yang buruk kot. Pengalaman buruk adalah saya percaya kat budak, saya suruh budak bawa masuk kertas graf sendiri dan budak tu bawa masuk kertas graf yang tak ada graf. Dan kertas graf tu memang kena koyak dan sebab saya tangkap lah, saya tahu benda tu. Dan obviously hampa dah musnah ke harapan aku dan aku tak percaya gila ke apa. So tak payah bawa masuk apa, hampa hanya hanya dibenarkan bawa masuk alat tulis dalam kelas saya. Faham? Nampak gila aku tak percaya hampa kan? Oh yes, I tak percaya kat you all. Sorry Fakrul. Hang masuk kelas saya, hang masuk practical test tak buat amali lagi tapi graf tu dah ada graf. So macam mana? Macam itulah cerita dia. Okay? Pengalaman yang kurang baik daripada senior-senior kamu sebelum ni. Okay. Part B tak ada apa. Sebab kita tak buat yang ni. Pasal? Okay. Sebab tu daripada part A tadi saya pesan tolong baca balik prosedur. Betul? Prosedur kamu akan berubah. Sebab yang ni adalah untuk 2. Tapi nanti kita buat yang ni je. Nampak? So tolong baca. Okay, tolong baca balik. Kalau kamu tak nak buat apa kita panggil jotter kat kertas lain, kamu nak cepat, kamu conteng kat tepi ni pun tak apa sayang. Oh, saya kena ada berapa boiling tube. Saya kena berapa boiling tube. Okay, saya kena label. Okay, yang ni A1, yang ni A2, yang ni B1, yang ni B2. Katakanlah. Lepas tu dalam A1, A2 saya kena isi apa? Dalam B1, B2 saya kena isi apa? Alright? Suhu saya ada berapa? Temperature saya kena ada berapa? Nampak? Okay? Kamu nak conteng kat tepi pun tak apa. Tapi saya nak award kamu baca ayat tu banyak kali. So baik kamu ambil 5 minit sebelum kamu buat amali tu, kamu baca dulu. Alright? Kamu baca dulu dan baru kamu buat. Betul? Lagi cepat. Tak payah dah. Nak baca berapa kali nak baca ayat ni dalam setengah jam tu. Baik kamu baca 5 minit, kamu baca sekali je, kamu dah conteng, kamu dah tahu dah kamu nak buat apa. Okay? Boleh? Alright, I'll give you the tips later on how to do, what to do, which one to do first. I'll give you a bit of tips on that. Yang saya dah pernah bagi dalam kelas pun. Cuma saya nak ingatkan sajalah. Okay? Yang ni saya memang tak nak guna balik pun prosedur dia. Saya nak tunjuk sahaja kita buat yang ni je. So tolong baca balik prosedur yang dia bagi kat part B. Faham? Okay. Dan bila kita bermain dengan suhu, seperti yang Farid cakap tadi, bila kita bermain dengan suhu, kita ada 2 boiling tube dalam water bath. Make sure satu masih terendam. Dua-dua terendam. Cuma satu lagi tu B1 kamu nak ambil, kamu nak tuang masuk tu, kamu keluarkan yang tu je. A1 masih duduk dalam tu. Kita bermain dengan suhu. So suhu kena kekal. Ingat? Alright, yang tu lah. Boleh? Okay. So yang ni saya memang tak boleh nak baca sangat pun sebab dia lain dengan apa yang kita akan buat. Dan suhu itu kita nak guna berapa saya tak tahu. Room temperature ke, 60 ke, 50 ke, 40 ke, saya tak tahu. Yang tu memang kamu kena baca. Dan tolong jangan percaya kawan kamu. Oh yang ni kita pun nak cerita nanti. Okay. Ada masalah? Prosedur tak ada apa. Alright, result dia lagi tak ada apa. Result dia lagi tak ada apa sebab dia takkan wujud yang ni dah. Dia akan wujud sekali je. Sebab apa dia akan wujud sekali sahaja? Sebab dia hanya bermain dengan suhu. Betul? So dia takkan ada with catalyst dengan without catalyst dah. Dia takkan ada dah. Dia akan tinggal satu kolom sahaja.
Alright, dia akan tinggal satu kolom sahaja. So tak ada apa, bila bermain dengan suhu, make sure kamu ada masa. We still playing with time, so make sure kamu ada masa yang betul. Kamu ada satu per masa yang betul lah. Saya still prefer satu per masa adalah darab 10 kuasa -3 katakan. Okay, -3 kat pakcik ni akan jadi 16 point berapa-berapa lah. Okay, pakcik ni akan jadi 19 point berapa-berapa lah. Yang ni akan jadi 27 point berapa-berapa. Okay, saya still prefer yang tu. Dia bukan apa, dia senang untuk kamu plot graph. Alright, dia senang untuk kamu plot graph. Kalau kamu guna 0.0 something, kamu nak plot graph, skala kamu jadi pening. Kamu dah tak pandai dah. Nak buat graph tu memang tak pandai dah. Lepas tu nak buat graph dengan titik perpuluhan. Tak payahlah, gigih sangat. Okay, saya prefer tukar kepada darab 10 kuasa berapa. Okay, saya prefer yang tu. 10 kuasa -3 boleh, 10 kuasa -2 katakan. Kalau -2 dia akan jadi 1 point something something. Yang ni akan jadi 2 point something something. Betul? Alright, saya prefer yang tu lah. Okay, saya cadangkan sangat-sangat untuk kamu buat cara tu. Boleh? Okay, so suhu tak ada apa. Suhu cuma saya nak pesan kat sini adalah this one kena baca sendiri. Dia mungkin akan lari sedikit dengan kawan kamu. Kawan kamu mungkin dapat 28.5. Kamu mungkin dapat 28.6. Okay, tak ada masalah. Tak payah check dengan kawan. Tak payah percaya kawan hang yang tak berapa pandai duduk tepi hang tu. Sorry. Tapi percaya diri kamu, baca. Okay, baca suhu tu dan jangan percaya kawan kamu yang buat sebelum kamu atau selepas kamu atau the day before kamu. Sebab waktu kamu buat dengan waktu kawan kamu buat akan dapat suhu yang lain. Water bath yang berbeza di makmal yang berbeza, lab assistant yang prepare water bath yang berbeza akan dapat bacaan suhu yang lain. Betul? So tak payah percaya kawan kamu. Yang ni especially. Sebab part A kamu akan percaya. Part A okay, semua orang guna sama. Sebab concentration semua sama. Okay, fine, tak apa. Part B yang akan jadi problem. Sebab part B, suhu tu kamu kena baca sendiri. Tolong baca suhu tu sendiri guna apa yang ada hari tu. Sebab saya akan baca suhu tu. Saya akan check room temperature hari tu berapa. Saya akan check water bath hari tu berapa. Saya akan check apa yang kamu guna hari tu. Based on hari tu. Kawan kamu buat minggu depan. Saya akan check minggu depan punya waktu minggu depan. Sebab mungkin minggu depan kamu buat. Danish demam. Danish tu tunggu nak mati je bagi tahu kat dia. Danish tu tak pernah sihat. Aku malas nak cakap, tak apa. Malas nak marah orang yang tak ada, lepas tu hampa yang kena kan. Suhu akan berbeza. Okay. Kalau hari tu hujan, minggu depan panas. Make sense? So, please baca suhu sendiri. Okay. Dan thermometer boleh up to 1 decimal place. Thermometer boleh up to 1 decimal place. So, kalau kamu dapat 28.5, saya okay. Alright. Semua ni saya nak tegur sebab temperature adalah 1 decimal place. Kalau dapat 30 pun dia patut jadi 30.0 degree Celsius. Kalau kamu dapat 40, dia patut jadi 40.0 degree Celsius. Faham? Semua adalah satu titik perpuluhan. Check balik, yang ni saya lupa nak pesan hari tu. Okay, semua adalah satu titik perpuluhan. Okay? Check balik yang tu. Boleh? Okay? Suhu saya pesan satu je. Tolong baca balik prosedur yang dia bagi. Tolong baca suhu on that date. Jangan percaya kawan kamu yang buat hari sebelum. Okay? Alright. Semua ni pun tak ada apa. Suhu. Function catalyst tak payahlah. Okay. Temperature. Okay. Graph, saya nak look graph lain terus. Tak nak guna graph ni sebab dia tak akan ada dua. Dia akan ada satu je. So, graph. 1/T. Katakanlah times 10 to the power of -3 boleh. Times 10 to the power of -2 boleh. Depends kamu Depends data kamu. Saya tak boleh nak janji yang tu. Okay. Versus temperature. Okay. Alright. Graph dia
graph dia adalah something like this. Darab 10 kuasa berapa? S negative 1. Yang ni adalah temperature and degree Celsius katakan. Okay. So kamu ada kosong lah. Graph kamu tak boleh sentuh kosong. Okay. Graph kamu tak boleh sentuh kosong. Graph kamu akan tergantung macam tu. Tergantung macam tu. Alright. Tak boleh sentuh kosong. Biar dia tergantung macam tu. Biar. Alright. Tergantung. Tak apa. Memang dia patut tergantung pun. Alright. Tak payah extrapolate. Tak payah bagi sentuh apa-apa. Dia akan jadi graph tergantung macam tu. Okay. Boleh. Alright. So bila bermain dengan graph sama, make sure cross tu saya nampak dengan jelas. Make sure line tu adalah line lurus yang boleh sentuh sebanyak titik yang mungkin. Standard. Saya nak ingatkan satu. Tak perlu mula kat kosong. Tak perlu mula kat kosong. Alright. Dan tak perlu extrapolate. Okay, standard. Just biar dia tergantung macam tu. Boleh. Okay. Alright. Alright. Boleh? Graph dia senang je. Dia tak ada apa. Okay. So, discussion. Masuk precaution dulu. Precaution dia tak ada apa. Saya dah cuba fikir precaution dia. Kita still bermain dengan masa. Alright. Kita still bermain dengan masa. So, precaution dia mesti adalah time lah. Start the time immediately. Standard yang kita ada di part A. Sama macam yang kita ada di part A. Start the time immediately. Yang tu adalah standard untuk masa. Okay. Sebab kita nak catat masa. Betul. And then, kedua, precaution yang saya bagi tahu tadi, make sure kita stir. Kalau kamu stir dari awal, kamu stir lah. Kalau kamu tak stir, tak payah stir. Okay, kamu kena pilih yang tu. Yang tu precaution bukan dalam discussion pun. Precaution untuk kamu je sebenarnya. Alright, precaution untuk kamu je. Alright, kalau kamu stir, kamu akan stir semua suhu. Kalau kamu tak stir, semua suhu tak payah stir. Okay. And make sure, yang ni yang penting lah. Make sure the boiling tube is left in the water bath for a few minutes before mixing. Why? Saya nak tahu why. Kenapa kita kena biarkan dulu water boiling tube kamu duduk dalam air water bath ke air apa, tak kisahlah, air panas tu kan. Kenapa kita kena biarkan dia duduk dalam tu a few minutes? Yang ni yang penting. Yang ni dengan masa lah, masa tu sebab kamu dah ada kat part A kan. So yang ni kenapa? Kenapa tak boleh rendam-rendam lepas tu kita campur terus jimat masa semua? Tak payah buat lama-lama. Sebab nak sebab nak pastikan solution tu adalah suhu water bath tersebut. Betul? Okay. Make sure the boiling tube is left in the water bath for a few minutes before mixing to ensure. Tak nak because lah. Alright. To ensure the solution is having the same temperature as the water bath. Ni yang precaution saya rasa yang paling penting lah. Sebab tu bila kamu akan tinggalkan dulu boiling tube kamu, betul? Kamu akan tinggalkan dulu boiling tube kamu. So jangan tak payah tinggal lama sangat. Dia a few minit dah cukup dah. 3-4 minit dah cukup dah. Okay. Dan tak payah set pun 3-4 minit tu sayang. Kamu tinggalkan dia, kamu pergi prepare set lain. Betul? Alright, bila kamu dah siap prepare set lain, benda tu kamu boleh campur lah. Nampak? Alright, yang ni yang saya akan ajarlah nanti. Macam mana nak jimat masa, macam mana saya boleh habis amali saya secepat mungkin. Dan saya ada masa yang banyak untuk buat graph saya ada masa yang banyak untuk saya buat discussion saya. Okay? Alright, so that is the precaution. And then kita masuk balik kepada discussion. Bila kita ada temperature. Okay, apa yang kita akan bermain adalah your kinetic energy. Ingat tak? Okay, can I have the first
Ada tak nota chapter 1? Ada tak nota chapter 1? Ada? Buka. Pergi kat, saya cuba tengok. Pergi kat hujung sekali. Alright, hujung nota chapter 1. Pergi kat faktor temperature. Dia ada explanation dia kan? Kan, when the temperature increase, the average kinetic energy, ingat tak? Yang tu. This one. Ada dalam nota kamu pun. Make sure kamu tahu ataupun make sure kamu boleh tulis benda ni. Sama macam concentration. Concentration hari tu pun kita ada tulis, betul? Temperature ni hari tu saya suruh kamu tulis sendiri. So patutnya dah ada lah. So when the temperature increase, apa yang berlaku? So when the temperature increase, the average kinetic energy. Yang ni saya bagi saya hari tu. The average kinetic energy of the reacting particle increase. So the number of molecule with the kinetic energy equal or higher than an activation energy also increase. Okay. The frequency of collision increase. The frequency of effective collision increase. Rate of reaction increase. Sebab tu masa lebih pendek. Alright. That's why the time decrease. Okay. That's why the time decrease. Tengok balik benda-benda ni. Benda-benda ni saya dah bagi dah. The precaution, the explanation, the introduction, the benda-benda tu ada. Saya malah nak bincang. Saya nak ingatkan balik pasal technical sahaja. Okay. Boleh. So tengok balik benda ni. Alright. So, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa yang saya tertinggal ke? Dia banyak, kalau kamu perasan dia banyak kena explain. Sebab calculation tak ada. Hampa kan tak suka calculation. So saya bagi explanation. Oh, explanation pun kami tak suka, Miss Wong. Buat college sendiri ya, sila. Okay. Saya sangat yakin maka dia akan jadi banyak kat discussion, precaution dengan graph. Okay. Of course, introduction je lah. Unit of the rate, what is rate, betul. Yang tu standard lah, relationship, semua tu biasa dalam pre-lab kamu ada. Benda yang kita bincang dalam video tu ada, tengok balik. Okay. Yang tu standard lah, intro tu. Okay. Next yang saya nak ajar sikit lah. Okay. Bila kamu masuk lab, kamu akan check radas. So, kamu akan mula part A. Tapi sebenarnya, wajib ke mula part A? Wajib ke kamu mula part A terus? Kita tak guna apa-apa yang daripada part A untuk part A pun, betul? So, saya cadangkan kamu bincang antara, bila saya kata minggu depan adalah berapa hari bulan? 22 Mac 2022, kita buat kumpulan A. Betul? Group A. Alright, kumpulan A. Lepas tu minggu satu lagi, 29/3, kita buat group B. Bagi tahu kat Danish, kalau nak suruh tak sihat sangat, so dia tak sihat time tu, saya bagi markah kosong tu. Pesan kat Danish. Danish kumpulan apa? Danish kelas A ke B? Bulan A, madam. Amis. Bulan A, bagus. Pada muka dia. Semoga dia sihat dan hidup lagi lah minggu depan tu. Aku dah menyampar dah. Nampak dengan hantu macam tu. Okay. So, that is the tarikh lah low Clark cake. Kalau saya tak ada perubahan, this is the one. Kalau ada perubahan, saya akan bagi tahu. Okay. But this is the one lah. So, saya cadangkan antara kawan-kawan kamu di group A tu, okay, kamu bincang antara 10 orang tu, siapa nak mula part A, siapa nak mula part B dulu. Sebab, kamu tak payah rebut botol buff. Betul? Dan dia tak berkaitan weh. So this is the tips yang saya nak. Dan saya nak kamu plan benda tu sendiri. Okay, saya bagi cadangan. Saya nak kamu plan benda tu sendiri. Saya rasa 10 orang tu tak payah semua orang buat part A, lepas tu semua orang buat part B. Kamu gaduh lah botol buff. Right? So my cadangan, part A dengan part B, siapa kata kena mula part A, lepas tu baru buat part B? Tak ada. Dia buat benda yang berbeza. Right? Saya cadangkan untuk 10 orang tu, siapa yang
tak confident. Dia tak confident buat part A, dia tak confident buat part B. Dia selalu stuck kat part B, dia tuang lambat semua tu, ataupun dia tertumpah, ataupun semua tu, ataupun siapa yang rasa part B tu dia tak confident. Sayang, mula dengan yang tak confident. Supaya nanti kamu ada masa cepat untuk yang confident. Okay? Dan dia ada baik, ada buruk. Part A, tempat yang ambil masa adalah burek. Betul? Part B, tempat yang ambil masa adalah hang kena tunggu. Kalau dia sekali bagi suhu yang sejuk, dia bagi suhu yang rendah, suhu rendah tu kena tunggu lama gila. Betul? Hari tu tunggu nak kat 10 minit, baru tukar colour. Baru jadi colourless. Betul? So dia ada baik, ada buruk siapa yang nak buat part A, part B. Saya tak nak kata yang mana, sebab nanti kalau saya berat sebelah tu, kamu akan, Miss Wong kata buat part B dulu sebab part B susah. Semua nak buat part B, tak ada, nanti tak jadi pula benda yang kita nak plan tu. Dia ada baik, ada buruk. Okay. So bincang antara kamu 10 orang tu, siapa kumpulan A tu, siapa nak buat part A nanti? Siapa nak buat part B? Saya tak kisah. Dan saya okay je, saya boleh tengok dua-dua. Saya tak ada masalah. Okay. Cuma my advice adalah jangan masuk 10 orang nak buat part A, lepas tu 10 orang nak buat part B. Bazir masa. Lagi bazir masa kalau water bath tu tak cukup tempat. Okay. So bincang antara kawan-kawan kamu, group A dengan group B, siapa nak buat part A dulu, siapa nak buat part B dulu. Ada baik, ada buruk. Sebab part B memang kena tunggu. Part A kamu kena guna burek. So dua-dua makan masa. Alright, dua-dua makan masa. So mana satu yang kamu nak buat dulu. Okay. So yang tu satulah tips dia. Yang kedua, bila kamu dah decide kamu nak buat part A dengan atau part B dulu, so untuk yang buat part A, jangan biarlah kawan yang buat part B tu. Okay. Hang buat part A, hang buatlah part A, hang tak payah tengok dia. Betul? Okay, yang tu lah dah decide. Okay, kamu masuk, kalau kamu nak buat part B, kamu akan selak terus ke belakang buat part B. Ambil masa untuk part B. Tak ada masalah. Okay, selesai part B dah buang, dah selesai, buat untuk part A. Tak ada masalah. Okay, dan bila kamu dah decide untuk part A, saya rasalah di part A, kamu ada bermain dengan concentration. Betul? Kamu ambil concentration dengan time. Okay. Kamu tahu kalau concentration tu pekat, masa pendek. Setuju? Alright. Dan saya dah pernah bagi tahu dah, jangan mula dengan yang pekat. Betul? Yang pekat adalah yang banyak yang pekat adalah yang banyak N2S2O3. Okay? Yang kurang pekat, yang dilute adalah yang banyak air. Okay? Alright. Dan yang dilute masa dia lama. Betul? My tips again. Saya bagi tahu hari tu dalam kelas. Kita mula dengan yang pekat ke kita mula dengan yang dilute sayang? Dengan yang dilute. Saya cadangkan mula dengan dilute. Mula dengan yang ambil masa. Okay, mula dengan yang ambil masa. Sebab nanti bila hujung, kamu dah boleh cepat, kamu boleh buat cepat dah. Dan lagi pun, kamu baru nak buat first, betul? Kamu baru nak buat first time ni. Kamu mungkin tak selesa lagi dengan setup kamu mungkin tak selesa lagi dengan stopwatch tu, betul? Janganlah buat something yang 10 saat dah tukar colour. Betul? Kamu tak selesa lagi, kamu baru nak warm up, baru nak buat first round. So janganlah buat yang pekat, janganlah buat yang laju. Buat yang slow. Sama juga di part B. Part B, kita akan bermain dengan temperature versus time. So, temperature ada yang panas, ada yang sejuk. Yang panas akan cepat. Yang sejuk akan slow. Betul? Sama juga, mula dengan yang suhu paling rendah. My advice. Tak nak ikut tak apa. My tips. Okay, my tips. Sebab untuk saya, kamu mula dengan yang lambat supaya nanti di hujung bila masa dah makin suntuk, kamu dah tahu dah yang seterusnya buat tu adalah laju. Okay. Daripada hang buat, sebab dari awal tu, saya sangat yakin, awal tu kamu buat memang pace tu akan slow sikit sebab kamu baru nak mula. Baru nak sentuh barang, baru nak susun, betul. Benda tu memang akan lambat. So mula dengan yang lambat terus. Bila kamu dah familiar, kamu dah cepat, kamu dah mahir, kamu dah tahu apa yang kamu nak buat, suhu apa yang saya nak buat, saya nak tuang dalam apa, masa apa yang, cara nak basuh masa, stopwatch nak sentuh macam mana,
kamu boleh dan buat yang laju. Lagipun, kalau kat awal kamu buat salah, kamu salah yang lambat, kamu salah benda yang ambil masa lama, betul? Kamu still ada masa untuk buat balik. Kalau kamu salah benda yang ambil masa lama ni kat hujung, alright, kamu kena buat balik tu ambil masa lagi banyak kat belakang. Okay. So, my advice adalah mula dengan baca balik teori dia, tengok balik relationship, concentration dengan masa, temperature dengan masa. Yang mana kamu dah tahu akan ambil masa lama. Yang mana kamu dah suspect akan ambil masa lama. Mula dengan yang tu. Alright, bergerak daripada ambil masa yang lama, bergerak kepada yang masa pendek. Boleh? On that day saya tak cakap apa tau. Hari ni saya bagi tahu. On that day apa masuk, kita pun saya briefing saya, okay start, saya diam je. You'll never see me this quiet in the class. That is the bit. Sebab suara saya akan menyebabkan kamu potong markah. So you better wish that Miss Wong jangan bersuara. Okay? Boleh? So a bit of tips over here lah. Okay? And then the next adalah, yang ni adalah banyak pasal teknikal lah. Macam mana kamu nak mula, macam mana kamu dan kawan-kawan kamu nak split the work. Okay? Nak split the work. Kamu takkan share result. Tapi kamu tak berebut benda yang sama. Okay? Itulah. Kamu tak berebut benda yang sama. So, senanglah sikit kerja kat situ. And then, that is technical. Okay. Sama, kita akan mula pukul 9 sampai pukul 11. Make sure pukul 9 tu dah ada. My advice adalah pakai lab coat tu semua siap-siap lah. Jangan tunggu Miss Wong dah ada baru nak pakai lab coat. Tak. Miss Wong ada tu adalah kamu boleh masuk dah ke dalam makmat. Okay. Saya akan ada awal. Dah pukul tu, saya dah nampak semua ada. Kita akan masuk makmat terus. Okay. Kita akan masuk makmat terus. Kamu dah plan benda ni sebelum kan? Kamu dah plan benda ni sebelum. So, bila masuk makmal, add radas. Kamu akan check radas. Kamu akan check kertas soalan. Okay, kamu akan check soalan. Kamu akan, okay, jotter. Seperti yang saya cakap. Conteng sikit lah jotter tu. Saya rasa, saya jenis tak suka baca ayat. Saya rimas baca ayat tu 2000 kali. Sepanjang saya buat amali, saya kena baca ayat tu, saya pening. So, saya jenis akan spend masa sedikit. My advice adalah, spend masa sikit buat jotter. Okay, lukis sikit. At least kamu keluarkan highlight keyword penting tu. Berapa mil, berapa concentration, berapa temperature, benda-benda penting tu. Okay, buat jotter sikit. And then result. Jangan lupa results. Okay, jangan lupa results. Make sure result isi. Okay, make sure result isi. Kalau tak confident, biasanya kita ada result table. Okay. Kalau tak confident, isi dengan pensel dulu. Nanti isi balik dengan pen lah. Ataupun kalau confident, isi terus dengan pen. Make sure result. Jangan tinggal. Jangan buat eksperimen tu, lepas tu lupa nak ambil masa. Tu memang ambil masa. Okay. Result. And then, okay. Bila kita ada 2 jam, okay, ideally, 1 jam untuk amali, 1 jam untuk lab report. Okay. Biasanya, lepas 1 jam, 9 hingga 10 tu, biasanya lepas 1 jam saya akan bagi tahu. Okay, you only have 1 hour left. Okay. So, kalau 1 jam adalah untuk amali guys, bermakna part A, kamu kena ambil lebih kurang setengah jam. Part B, kamu kena ambil masa lebih kurang setengah jam. Betul? Okay. So, kamu kena check masa lah. Daripada pukul 9 sampai 9.30 ataupun 9.35, saya kena siap part A. Okay. So, saya dah repeat. Pertama, yang kedua, saya dah berapa minit dah. So, jangan lambat sangat. Okay, jangan lambat sangat. Make sure kamu check masa tu. Kamu jangan ambil amali kamu sampai sejam lebih. Lepas tu tak ada masa nak jawab soalan kat report, tak ada masa nak buat graph. Jangan. Okay. So, make sure check masa. Dan untuk part A atau part B, kalau kamu dah tahu kamu nak buat yang mana dulu, sebelum masuk makmal, kamu dah plan dah. Okay, part A, saya kena buat apa dulu. Kamu dah plan dah dalam otak kamu dah pernah plan atas kertas kamu dah plan, okay, saya kena rinse burette dulu. Kan? Kamu dah tahu dah, saya kena rinse burette dulu. Lepas tu, saya kena label. Alright, lepas tu dalam burette saya kena isi apa. Kamu dah plan dah benda tu. So, kamu masuk-masuk, lepas baca, kamu dah buat jotter, kamu dah tahu dah terus kamu nak buat apa.
Bukan time tu baru nak tengok burette. Oh, burette ni apa benda? Oh, burette ni macam mana? Aku nak pegang macam mana? Oh, burette lepas tu aku nak rinse macam mana? Aku nak rinse dengan apa? Jangan. Okay, kamu dah plan dah. Saya masuk, saya ambil burette. Saya dah tahu dah saya nak rinse dengan distilled water. Lepas tu saya nak rinse dengan sodium thiosulfate. Betul? Saya rinse dengan distilled water. Lepas tu saya rinse dengan sodium thiosulfate. Saya isi burette. Saya buang air bubble. Itu part A lah. Lepas tu kamu sambung lah. Kamu nak ambil berapa? Lepas tu part B, kamu dah tahu dah. Part B, saya kena ambil boiling tube. So, baca kat jota. Saya nak berapa boiling tube? Okay, baca kat jota saya nak berapa boiling tube. Lepas tu saya kena label dengan apa. Alright. Lepas tu saya isi apa? Isi terus. Ambil terus benda tu isi. Nampak? Okay, berapa mil, berapa mil, berapa mil. Tulis 1 mil ke, 2 mil ke, apa benda ke. Isi terus. Okay. Kamu dah plan dah benda tu. Jangan masuk tu, jangan ambil masa lama sangat kat jota. Jota tu dalam 5 minit, 10 minit max. 5 minit saya rasa. 5 minit dah cukup dah. Sebab kamu dah tahu dah kamu nak buat apa. Cuma kamu nak confirm balik concentration dia berapa. Kamu nak confirm balik volume dia berapa. Betul? Alright? Kamu nak confirmkan balik benda tu sahaja. Nampak? Okay? Then kamu akan cepat. Kalau kamu tak prepare langsung, masuk tu baru nak baca. Lepas tu baru nak tengok, oh aku kena rinse ke? Aku nak rinse dengan apa? Yang tu memang tidak lah. Memang hang takkan done lah. Okay? So plan ahead, plan before you come into my class. Alright? Alright. Lab report, tak ada apa. Lab report biasanya dia bukan kertas kosong. Jangan risau. Biasanya dia adalah soalan structure. Dia adalah soalan subjektif, soalan structure yang kamu kena jawab lah. Okay, dia adalah soalan subjektif. Kamu jawab, kamu baca soalan, kamu jawab. Tak ada apa. Okay. Jangan salah jawab, itulah benda dia. Baca betul-betul, jawab betul-betul. Okay. Result semua pun akan duduk dalam ni. Result semua pun akan duduk dalam ni. Okay. Calculation bodoh-bodoh yang pendek-pendek tu pun adalah graph. Alright. Semua duduk dalam ni. Boleh? Okay. Ada masalah? Video yang sebelum ni ada. Kat Crack Lab pun ada video jota. Tengok balik video eksperimen 1 kat Crack Lab. Tengok balik discussion post lab yang kita bincang untuk eksperimen 1. Kat Google Classroom pun ada lab report, kamu boleh buka, boleh macam ni lah. Cuba buat balik report tu sekali lagi guna YouTube video yang kita bincang masa post lab. Kalau kamu boleh tulis balik report tu sekali lagi, kalau kamu boleh tulis balik precaution tu sekali lagi dengan betul, discussion tu sekali lagi dengan betul, plot graph kamu yang salah tu sekali lagi, you'll be good. Alright, saya tak nak wajibkan benda ni, tapi it's a good practice. Kalau kamu buat balik lab report kamu sekali lagi, kamu plot balik graph kamu sekali lagi. Jangan download daripada Google Classroom. Buka Google Classroom, ambil data je. Ambil data sahaja. Plot balik graph tu sekali lagi. Lepas tu tulis balik discussion, tulis balik explanation kamu tu. Kalau kamu buat balik benda tu, kamu boleh tulis balik elok, you'll be good. Jangan tengok video aku macam tengok Netflix makan popcorn weh. Salin. Alright, hampa kadang-kadang tengok video macam tengok Netflix. Oh, okay. Okay, makan popcorn. Tu nama tengok movie weh. Bukan belajar. Okay. And I don't know what else I can give to you. Kalau tak ada perubahan, this is the date yang kita akan stick with. Alright, kalau tak ada perubahan, this is the date yang kita akan stick with. Kalau ada perubahan, saya akan bagi tahu as soon as possible. And saya harap saya tak tertinggal apa-apa lah. Ada apa-apa soalan sebelum minggu depan hari Selasa, tanya. Minggu depan Isnin dah boleh masuk office dah. Betul? Isnin saya sangat pack. Tapi kalau ada soalan nak tanya, boleh WhatsApp, boleh bagi tahu. Misalnya saya nak jumpa, saya nak tanya. Alright? Kalau ada plot graph, tak confident, hantar WhatsApp gambar tu kat saya akan reply, saya akan tengok. Okay? Tanya kalau ada apa-apa soalan. Alright? Tanya kalau ada apa-apa soalan. Kalau saya ada apa-apa yang tertinggal, boleh tanya balik. Boleh? Okay? I have go through this all over again. So make sure next week when you are supposed to do it well, you can do it well. Termasuk kawan kamu yang demam dan nak hampir mati tu. Okay? Saya nak ingatkan sekali lagi, saya tak adalah nak kedekut markah. Saya akan bagi markah seperti apa yang kamu buat.